issuersnya yang out of whatever, mereka tidak sama ada insolvent dan sebagainya, apakah jumlah kuantumnya yang menjadikan to what extent untuk hingga hari ini berapa banyak yang perlu kepada pampasan ini? Ya, semua ada yang listed ataupun yang tidak. Okey. Pampasan ini sebenarnya tidak banyak yang perlu, ya, cuma lebih kepada contingent. Kerana dalam pindaan ini pun kita ada nyatakan bahawa tuntutan ke atas pampasan ini, dana pampasan ini hanya boleh dibuat setelah pemain intermediary ini sudah gagal, sudah insolvent. Jadi kalau dia tak insolvent, dia bertanggungjawab lah. Dia dulu perlu menunaikan, ya, tuntutan daripada pelabur ini. Jadi bila dah insolvent dan didapati bahawa memang pemohon ini mempunyai asas, cukuplah tu yang Muhammad. How much have been convicted? Tak payahlah, banyak sangat tu. Kita nak bergerak kepada perkara lain pula yang Muhammad. Jadi 5.5 bilion, 5 trilion. 5.8 trilion. Okey? Ya, sebelum pindah. Ya. Saya nak penjelasan sikit. Yang Muhammad sebut tadi, kita menggabungkan dana-dana pampasan ni untuk disatukan atas sebab-sebab tertentu. Saya cuba tengok rekod terdahulu yang dikatakan beberapa tahun dulu pernah ditubuhkan dana-dana, jenis-jenis dana tertentu. Memang ada sebahagian ni memang tapi apakah sebab yang menjadikan dana-dana ini, dana-dana pampasan ini perlu disatukan dan disegerakan? Apa punca dia? Saya nak tahu. Ia perlu disatukan kerana banyak perundangan kita hari ini, terutamanya dalam pasaran kewangan ini, kita banyak gabungkan, ya. Umpamanya akta-akta bank negara disatukan. Begitu juga dengan di peringkat SC. Maknanya sekarang ini pemain, the players in the market dengan izin, dia sudah tidak segmented. Sekarang sudah consolidated, ya. Satu pemegang lesen sudah boleh menjalankan pelbagai kegiatan. Jadi kalau pemegang lesen boleh menjalankan pelbagai kegiatan perniagaan, tetapi dana pampasan ini masih berbeza-beza. Dulunya berbeza kerana pemain yang berlainan, produknya berlainan, ada kemunasabahan dahulu. Sekarang sudah tidak ada. Jadi sebab itu digabungkan untuk memudahkan. Boleh kalau nak kekalkan style lama, tapi itu tidak efisien, tidak Jadi soal dari segi urgency itu, ini hanya selaras dengan pindaan yang dibuat. Maka kita buatlah. Sebenarnya yang paling urgent di sini ialah dari segi pengenalan kepada business trust. Yang Muhammad tak sebut langsung, itu yang paling urgent, ya. Yang lain ni sambilan. Sementara kita nak pindah ni, kita gabungkanlah dana-dana. Business trust ini adalah satu perniagaan yang baru, dan tidak semua pasaran modal mempunyai produk ini, iaitu umpamanya satu pelabuhan boleh disenaraikan. Dulu tak boleh disenaraikan, ya. Satu buah kapal boleh disenaraikan. Ini yang kita nak, ya. Jadi dulu syarikat yang disenaraikan, sekarang tidak, syarikat kapal tu, ya, disenaraikan. Jadi ini yang penting. Ini yang kita nak segerakan. Yang lain-lain tu kita nak sambil-sambil lah. Sambil. Apa yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Subang, ECM Libra sudah pun barangkali dijawab oleh Yang Berhormat Rembau. Tetapi mengikut SC, perkara ini sudah pun lama, ya. SC sebenarnya menetapkan kaedahnya, umpamanya kalau ada penggabungan, kalau diluluskan oleh pemegang saham EGM, itu satu kaedah yang baik. Kalau shareholders sudah meluluskan, ya, kalau ada yang tak berpuas hati, bolehlah buat aduan. Tapi EGM sudah diadakan, shareholders sudah pun membuat voting dengan izin, telah membuat keputusan. Itu sesuatu yang diperlukan oleh SC. SC tidak boleh melindungi mana-mana syarikat, melainkan syarikat ini pertamanya membuat yang dia panggil disclosure, full disclosure. Nak bayar gaji banyak mana pun kepada CEO, teruskan.
tetapi full disclosure, supaya pemegang saham tahu berapa banyak yang dia dapat. Sekarang kita tak boleh nak kontrol lagi semua, ya Muhammad. Kita tak boleh nak kontrol ini betul, ini tak betul. Biar pemegang saham yang menentukan. Minority shareholders, ada minority shareholders group lah apalah. Itu telah dibuat. Dan juga telah pun dibawa ke pihak PAC. Telah pun dibincang di sana. So ini sudah bagi kita sudah selesai lah, ya. Tentang Yang Berhormat Menteri, just sedikit saja. Soalan saya tadi yang mungkin belum disentuh lagi. EGM yang dilakukan oleh Avenue Capital, ada aduan yang serius oleh Minority Shareholders Watchdog Group yang menuduh bahawa ada ketidaksempurnaan, irregularities, ya, dengan pengendalian EGM itu, dan ini berkaitan dengan isu valuation yang dibuat. Tuduhan valuation itu serius sebab itu ada unsur jenayah. Di negara lain ada orang yang dimasukkan penjara 20 tahun untuk apa yang berlaku di sini, di mana kita memanipulasikan nilai saham untuk membuat takeover macam ini. Jadi kalau itu yang soalan saya, apakah jawapan daripada SC yang patut siasat ni dan bagi jawapan yang jelas sama ada penilaian itu boleh dipertahankan atau tidak, ataupun adakah unsur jenayah dalam transaksi ini. Itu soalan dia. Dan sampai yang saya perhatikan, tak ada jawapan yang jelas daripada SC sendiri yang adalah badan yang ditubuhkan untuk memantau keadaan ini. Okey, terima kasih Muhammad. Bila ada EGM, penilaian ini, valuation ini dibentangkan. Dan ada pula independent advisors. Dia ada penasihat. Sudah ada. Jadi soal kalau shareholder semua sudah menghadiri EGM, sudah tahu dari segi penilaian yang dibuat, ada pula independent advisors, maka kalau ada masih lagi tak puas hati, buatlah aduan. Tak puas hati kalau rasa jenayah, buat kepada polis, ya. Buat 3 laporan polis, ya? 17 laporan, ya, dibuat kepada SC. Apa jawapan? Itu dia. Yalah. Apa hasil siasatan polis, hasil siasatan SC? Itulah aduan sekarang. Tak ada jawapan. Mengikut SC, setelah dilihat dan dikaji, kes ini sudah selesai. Ini jawapan SC, ya. Soal yang Muhammad puas hati tak puas hati itu soal lain. Ini SC. Polis saya tak tahu. Saya tak tahu. Saya tak bertanggungjawab kepada polis, ya. Jadi akhirnya sekali yang disebut mengenai GFI ini, saya rasa yang Berhormat Ketua Pembangkang pun tidak tepat apabila kata kita di Malaysia diam, Bank Negara tak kata apa. Bank Negara kata telah mengeluarkan kenyataan, GAMNO kena keluar kenyataan. Saya sendiri menjawab dalam Dewan ini beberapa kali. Kita cakap ada kaedah-kaedah, berbagai kaedah. Sebab benda ni, benda yang semua orang tak tahu, angka ni. Dianggar saja. Sebab kalau kita tahu, dia tidak lagi merupakan aliran keluar modal yang tidak dapat dikenal pasti. Orang tak tahu. Maka kita buat anggaran. Jadi pelbagai pihak ada kaedah membuat anggaran. Dan kita buat anggaran melalui biasanya balance of payments. Dan angkanya tidak sebesar itu. Apapun, kita tahu bahawa ini perlu dibendung. Soal jumlah kita boleh bahas. Tapi kita tidak boleh membenarkan aliran keluar wang ini berlaku. Sebab itu kita ada tindakan-tindakan yang telah diambil. Dahulunya pengurup wang ini bebas beroperasi. Siapa yang bawa duit barangkali boleh hantar bebas. Sekarang ini tak boleh. Pengurup wang sudah pun dibendung, sudah pun dilesen semula, sudah pun dinaikkan modal berbayar. Jadi sudah pun disubjekkan dengan izin kepada pengawal salian Bank Negara pergi cek buku ni, siapa yang keluar duit bila. Maka benda ni tak boleh buat dengan senang. Kita juga ada special task force yang mempunyai keahlian dari pelbagai agensi yang pergi mana-mana pintu masuk seluruh negara. Dan ini sudah berjaya membendung setengah-setengahnya. Jadi ini sudah beberapa kali saya cakap. Jadi kalau nak kata lagi benda ni, isu ni diam, tak ada apa di Malaysia diam, nak cakap macam mana lagi? Nak melolong macam mana lagi?
Kita dah cakap, kita dah jawab. Itu saja, sekian, terima kasih semua yang mengambil bahagian. JFI.